Okey, contoh yang ke-8 ni kita nak gunakan chain rule. Ini kita nak guna chain rule. Chain rule. Okay. Ini kita akan gunakan kalau soalan minta gunakan chain rule. Biasa soalan ni tak bagi tahu ni nak guna chain rule ataupun product rule ke quotient rule ke. Biasa soalan tak minta ni. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Y equals to X plus 4 to the power of 3. Tapi untuk soalan ni dia bagi tahu by using chain rule. Jadi untuk gunakan chain rule ni, kita akan bermula dengan andaian dalam kurungan ni. So kita akan start dengan let U equals to X plus 4. Maksudnya semua dalam kurungan ni. Dalam kurungan ni. Maka Y ni akan berubah bila jadi U kuasa 3. Okay. Kemudian kita akan differentiate lah. Kalau kita differentiate ni, cara penulisan dia du over dx. Maksudnya kita differentiate u respect to x. Respect to x. Tengok jiran sebelah dia apa. Kalau yang ni pula, kita akan differentiate y respect to u. Bukannya x, u. So dy du. Kemudian kita differentiate. Ini walaupun kita tengok ni sebagai u, kalau kita nak differentiate ni, kita anggap yang ni adalah x. Kalau x, itu bila kita differentiate, dapat 3x kuasa 2. Tapi jangan tulis x, kita ambil 3u kuasa 2. Cara dia sama seperti differentiate respect to x. Okay. Kemudian soalan nak, dia bukan nak yang ni. Soalan nak dy dx. Dy dx. Untuk sekarang ni, kita punya variable kita asalnya cuma ada y, x. Sekarang ni kita ada tambahan u ni pula. Tambahan u. Jadi biasanya kalau ada 3, 1, 2, 3, biasanya itu mesti guna chain rule. Kalau nak dapatkan dy dx tu, kita kena gabungkan. Okay, jadi sekarang ni kita akan ambil, kalau dy, maka kita akan start dengan dy per dengan yang baru. Yang baru adalah u. Darab du dx. Jadi kalau kita permudah ni, kalau kita nak cek betul tak formula ni, bila saya cancel du ni, mesti dapat dy dx sama dengan sebelah kiri. Maka formula kita betul ni. Okay. Yang ni yang dia panggil chain rule ni. Chain rule. Kita gabungan tiga-tiga variable. Mana kita ganti lah. Okay, jadi sekarang ni dy du yang ni, dy du 3u kuasa 2 darab du dx. Darab satu. Kalau ikutkan kita punya jawapan sekarang ni dalam sebutan u. Tapi asalnya soalan dalam sebutan x. Jadi kiranya jawapan kita tak ada ni. Cuma pastikan tukar balik ke dalam sebutan x. So rujuk balik kan ni. So rujuk balik yang ni. Okay. Jadi kita gantikan. So u adalah x plus 4 square. Okay. Kita boleh memudahkan lagi kembangkan. So jawapan nanti dia adalah 3x kuasa 2 tambah 4x tambah 48. Okay. Jadi kalau kita nak differentiate, kan by using chain rule, jadi kena bermula dengan andaian let u equals to apa yang dalam kurungan ni kita ambil sebagai u. Kemudian bila kita anggap dalam kurungan ni sebagai u, maka y ni dah berubah. Dia jadi y equals to u. Dah berubah. Jadi step yang berikutnya kita differentiate lah. Ni differentiate macam biasa ni. Cuma yang ni bila differentiate, kita anggap yang ni adalah x. Jadi kita dapat 3x kuasa 2. Tapi kita punya penulisan itulah 3u kuasa 2. Okay. Ini kalau kita nak differentiate by using the chain rule. Kalau katakan arahan soalan tak ada gunakan chain rule, kita boleh differentiate terus. Katakan kita nak buat terus. Okay, katakan saya nak buat terus. Ini cara lain lah.
Okey, katakan kita ada Y sama dengan X tambah 4 kuasa 3. Katakan ya. Kita bandingkan kalau kita ada Y sama dengan X kuasa 3. Maka bila kita differentiate, dia mesti dapat 3X kuasa 2. 3X kuasa 2. Kita akan dapat 3X. 3X kuasa 2. Kita ambil bentuk dia. Jadi kalau kita differentiate ni, kita akan dapat dy dx. Kita akan turunkan kuasa. Kuasa yang baru kurang 1. Okay, maknanya kan dia sama dengan bentuk ni. Kemudian untuk jawapan hari, sebab yang ini asalnya bukannya X. X tambah 4. Jadi untuk jawapan hari ni kita kena tambah satu step kat belakang ni. Tambah satu step. Di mana kita akan ambil daripada kurungan ini. Fokuskan dalam kurungan ni. Differentiate daripada X sampai 4. So, kita akan dapat differentiate X dapat 1. Differentiate 4 dapat 0. Jadi kalau kita tengok, punya jawapan kita ni 3 darab X tambah 4 kuasa 2. Jadi kita expand lah. Expand macam ni kan sama ni. Baik, nanti kita akan dapat jawapan yang sama. Biasa salah item ni dia akan hanya yang ni. Kita arahkan kita by using cenderung. Jadi kalau salah kita find dy dx, maka kita saya guna cara yang kedua. Kita akan buat cara yang pertama ni kalau diarahkan dalam salah. Okey, ini mudah je. Turunkan kuasa yang baru kurang 1, kemudian kita kena tambah sikit. Ini kita differentiate daripada dalam kurungan. Jadi kita nak differentiate seluruhnya, kita mesti tukar kepada kuasa. Jadi jangan biarkan dalam bentuk square root. Jadi kita akan mulakan dengan left u equals to 7x minus 2. Maka y akan berubah jadi yang baru. U kuasa setengah. U kuasa setengah. Kemudian kita differentiate lah. Differentiate u respect to x. Jadi mesti du dx. Jangan buat yang lain. Okay, kemudian differentiate dapat 7. Yang ini akan digunakan dy differentiate y respect to u. Dia sebelah u. Okay. Bila kita nak differentiate, kita anggap ini sebagai x. Kalau x, kita akan dapat setengah kurang 1 daripada kuasa asal. Okay. Jadi kalau kita nak differentiate y respect to u, anggap ini sebagai x. Jadi kita akan dapat. Kemudian soalan nak dy dx. Dy dx. Maka kita gunakan dy over du multiplied by du over dx. Kita mesti gunakan formula ni sebab nak gabungkan dua maklumat. Ini yang dipanggil chain rule. Okay. Jadi kalau kita nak check kita punya formula betul ke tidak, bila kita cancel du ni, mesti dapat dy dx sama dengan sebelah kiri. Ini betul tu. Okay. Kemudian kita ganti balik. So dy dx sama dengan dy du. Okay. For 1/2 2 pasal nanti setengah. Darab du dx. Darab du dx. Nanti kita permudahkan 7/2. Okey. Kemudian jawapan akhir dia. Ganti kembali u ni. U ni adalah yang ni. So kita ganti balik sebab soalan asalnya bukannya u. Soalan asalnya adalah sebutan x. Jadi ganti u. So kita akan dapat 7x minus 2 to the power of negative 1 over. Okay. Sebenarnya kita dah ada jawapan ni. Cuma kalau kita nak ubah, ini boleh turunkan dia ke bawah. Turunkan dia ke bawah.
Jadi saya ambil 7 over, turunkan dia ke bawah, dia akan jadi square root. Kalau nak tinggalkan datang ni pun boleh. Apa ini dah kira betul ni. Saya buat bentuk square root sebab asalnya soalan kan bentuk square root. Biasa kita akan ambil ikut bentuk soalan. Okay. Jadi kalau tak dapat ni, sampai di sini pun dah betul lah. Okay. Okay. Cara yang kedua, cara yang kedua, kalau soalan tu general je, find d y dx. Cara yang kedua. Okay, daripada y sama dengan 7x minus all to the power of 1 over. Jadi kita akan anggap macam ni lah, kita anggap sebagai, katakan saya ada y sama dengan x kuasa setengah. Kita anggap macam ni. So dy dx, turunkan kuasa, tolak satu daripada kuasa. Kita ambil betul ni. Jadi yang ni dia akan dapat, so dy dx. Ni cara yang dulu ni saya differentiate terus, tapi gunakan bentuk ni. Kita anggap kurungan ni adalah x. Jadi turunkan kuasa, kuasa yang baru kurang 1. Tapi jangan berhenti di sini. Kita ada lagi satu step lagi kita akan ambil differentiate dalam kurungan ni. Daripada tujuan ini sampai unit 2. Apa yang akan kuasa? Kalau kita akan dapat 7. Differentiate constant 0. Okay. Nanti kita akan dapat jawapan sama dengan ini. Kita akan dapat jawapan sama dari so 7 over 2 7x sama. Semua jalan kerja dia pendek sikit lah. Okay. Jadi kalau soalan tu general, find dy dx. Given y equals to 7x minus 2 all to the power of 1 over 3. Jadi kita boleh differentiate terus. Jadi kalau soalan arahkan by using apa? Untuk mengikut arahan soalan. Biasa soalan exam ni dia general. Yang ni soalan dia terus find the derivative of fx. Maksud dia kita boleh differentiate sama ada nak guna chain rule ataupun kita differentiate terus. Jadi kalau soalan macam ni differentiate terus. Ada kuasa, turunkan kuasa. Kemudian kita akan dapat kuasa yang baru. Ini kalau nak ikutkan, ini yang pertama, turunkan kuasa. Kemudian step yang kedua, kuasa yang baru berkurang 1. Okay. Tapi kita akan jangan berhenti di sini, ada tambahan. Ada tambahan dia. Step yang ketiga tu, kita kena differentiate dalam kurungan. Daripada mula ni sampailah habis. Macam ni. Kuasa ni abaikan. Jadi kita akan differentiate dia ni 8x kuasa 3 tolak 9. Boleh? Jadi kita sampai step yang ketiga. Okay. Jadi kalau ada kurungan kuasa, maka turunkan kuasa, kurang 1 daripada kuasa. Step yang ketiga differentiate nilaikan. Ini yang dipanggil power rule. Istilah dia lah. Power rule. Maksudnya kita nampak kurungan kuasa, tapi kita boleh differentiate terus. Okey. Saya nak tanya. Ya. Yang first tu kan 2x kuasa 4 tolak 9x tambah 6. Yang second 4 dalam kurungan 2x kuasa 4 tolak 3x. Macam dapat 3x? Ini campur di alam itu. Maknanya dia 9. Oh, baik. Ini satu 9. Okey, terima. Ada yang lain? Datang yang kuasa 3, okey, lain okey. Okey, kemudian untuk jawapan akhir, kena hati-hati lah. Jangan salah darab. Jadi, jangan selamba darab ni. Dapat 8, kemudian tolak 3, 6, tambah 4. Tak boleh darab. Sebab dia ni kuasa 3. Jadi kalau nak darab, 4 ni hanya boleh darab dengan sini. Sebab dia kuasa 1. Jadi kalau kita nak darab, kita boleh darab. Dia akan jadi 32x kuasa 3 tolak 36. Kalau nak darab.
yang lain ni kekal. Jadi hati-hati untuk jawapan hari. Tengok, kalau kurungan tu ada kuasa 3, sedangkan nombor ni hanya 4 je. Dia tak boleh masuk ke dalam. Kecuali kalau 4 ni kuasa 3, baru boleh gabung. Okay. So berhenti sampai di sini. Okay. Ataupun nak biarkan jawapan sini pun betul juga. Ini dah betul. Okay. Kita tengok contoh contoh 10. Jadi contoh 9 ni kita differentiate terus. Okey, dalam contoh 10. Contoh yang ke-10. Okey, kita tengok given y. Kemudian kita ada find dy dx. Itu maksud dia first derivative. Ni kalau kita diberi y, kalau kita diberi y, kan? Bila kita nak differentiate kali yang pertama, ini dipanggil first derivative. First derivative. Kalau kita nampak simbol ini, simbol ini maksudnya second derivative. Cara penulisan dia. Ini cara penulisan. Maksudnya bila kita nak differentiate kali yang kedua, kita mesti differentiate daripada yang pertama ni. Dia tak boleh ambil daripada yang akan. Ini second derivative ni dia mesti differentiate daripada first derivative. Maksudnya mesti melalui first derivative baru boleh pergi second derivative. Cara penulisan memang macam ni. Yang kuasa 2 tu dia mesti di sini. Kat D. Cara penulisan. D squared Y, dx squared. Jangan ubah penulisan. Katakan bila saya nak buat second derivative, saya buat ni dy, dx, semua kuasa 2. Untuk nak buat second derivative punya simbol. Ini salah. Okay. Ni kalau macam ni maksud dia kita ambil first derivative, apa yang kita dapat itu kita kuasa 2. Dia tak sama masuk dengan ni. Okay. Sama juga kalau kita nak teruskan third derivative. Simbol dia macam ni. Ini maksudnya third derivative. Jangan pergi ubah. Untuk third derivative saya buat dy dx terus kuasa 3 yang salah. Itu dia punya simbol cara penulisan tu. Kalau second third derivative maksudnya kuasa 3 tu kena letak dekat ni. Yang di bawah tu kena letak dekat x. Jangan nak pindah pula 3 dekat sini. Okay. Okay. Kemudian cara penulisan kalau katakan soalan tu bermula dengan y, bermula dengan fx. Nak cari first derivative, dan guna dy dx, gunakan simbol f'. Ini untuk first derivative. Kalau untuk second derivative, simbol dia f double prime. Ini untuk second derivative. Dia bergantung kepada soalan. Soalan guna function simbol apa. Kalau third derivative, kita akan buat double triple prime. Untuk third derivative. Dia macam tu. Kita cara penulisan. Okey, kita tengok soalan contoh 10 ni. Okey, y equal to 2xx plus 6x kemudian multiply by 2x cube. Okay, katakan soalan ni dia hanya tanya dy dx. Tak ada pun soalan yang kedua second derivative. Hanya tanya dy dx, maka kita boleh gunakan produk rule. Boleh gunakan produk rule. Okay. Tapi kalau kita ada soalan find the first derivative, second derivative and third derivative. Seloknya jangan guna produk rule, kita expand dulu yang pertama. Untuk yang ni, seloknya kita expand. Expand A, E, multiply by yang ni. So 4x to the power 5. Yang ini expand. Kita dapat plus 10x to the power 4 total. Then kita akan expand yang di bawah juga. Okay, so kita akan dapat tambah 12 plus 4. Expand lagi. Plus 20x cube. Okay, jadi selalunya
Bila kita jumpa soalan, kalau setakat UID saja, kita boleh gunakan produk rule. Tapi kita ada banyak soalan ni. First derivative, second derivative, atau third derivative. Jadi saya punya expert. Kita tengoklah mana yang boleh gabung, kita gabung dulu. Maksudnya kita boleh, belum jawab soalan ni. 4x di bawah 5, yang ni kita boleh jumlahkan, ini akan jadi 22. Kemudian barulah kita jawab soalan. Okey, kita jawab soalan. First derivative. Untuk first derivative. Terus kita dah baca ya. So kita akan dapat, patutnya 4 ni tak terlibat. Kita akan turunkan kuasa. Bila turunkan kuasa, ada nombor di sebelah. Jadi kalau turun, ada nombor sebelah darab. Kita pada 20. Kuasa akan berkurang 1. Tambah. Patutnya nombor 2 ni tak terlibat. Kita hanya fokuskan kepada X kuasa 4. Turunkan kuasa. Disebabkan bila turun kuasa, ada nombor, maka darab. 4 darab 22. Dapat 88. Kuasa yang baru mesti kuasa 3. Kurang 1. Kemudian sama juga. 3. Turunkan. Disebabkan ada nombor di sebelah dia. 3 darab 30. Dapat 90. Kuasa yang baru 2. Kurang 1. Jadi settle untuk soalan yang pertama. Find first derivative. Untuk second derivative, kita kena teruskan daripada first derivative. Ada version lagi. Dapatlah 80 X kuasa 3. Ada version lagi. Ini berapa ni? 88 darab 3 berapa? Okey, sekarang jawab. 264. 264. Katakan betul lah. Kita cari ni tak kira. Okey, yang ni selambut lah. 180 X settle. Ini bukan kuasa 3, ni kuasa 2. Okey, kemudian soalan seterusnya. Find third derivative. Dia rincian lagi. 240 X squared. Kuasa mesti kurang 1. Okey, 264 darab 2 berapa? 264 darab 2. Okey, berapa? 528. 528. Tambah 180. Okey, macam tu lah bila kita jumpa soalan. Find first derivative, second derivative and third derivative. Okey. Kita jumpa soalan nombor 10. Okey, habislah untuk 9.2. Setakat ni ada masalah? Jadi untuk 9.2 ni, untuk 9.2, jadi banyak dia bermula dengan basic rule. Kan, basic rule. Kemudian kita ada product rule. Kita tengok balik product rule. Semua ni kalau soalan minta, kalau soalan minta tak payah guna pun tak apa. Dan istilahnya quotient rule. Quotient rule. Okey, kemudian kita ada power rule. Power rule. Apa lagi power rule? Itu lagi tinggal chain rule. Chain rule. Chain rule. Kita tengok balik lah. Kerana basic rule maksudnya yang ni lah. Maksudnya kita differentiate terus. Ini dia panggil basic rule ni. Product rule ni kalau kita jumpa ada 2 kurungan. 2 kurungan. Macam soalan asal dia. Kalau product rule ni maksudnya ni. Macam soalan ni. Ni. Macam soalan ni. Ni kan. Ada, ni soalan yang pertama, ada kurungan yang pertama, darab kurungan yang kedua. Itu dia panggil product rule. Kalau kurungan yang pertama per dengan kurungan yang kedua, itu dia panggil quotient rule. Power rule maksudnya kita buat tadi. Power rule maksudnya ni. Kurungan ada kuasa. Ini dia panggil power rule. Maksudnya kita differentiate, kita bayangkan kurungan ni X besar. Jadi kita boleh turunkan kuasa 4X besar. Kuasa 3. Tapi disebabkan dia bukannya X, dia adalah banyak. Itu kena tambah stepnya. Okay, power rule, kemudian chain rule. Chain rule ni yang tadi lah.
pada dy dx equals to dy du multiply by du dx. Okay, kita mula main lah. Okey, kita teruskan 9.3. Setakat ni ada masalah tak 9.2 ni? Mana ni? Tak ada sir. Ada. Okay. Kita tengok untuk 9.3 pula. Bagaimana kita nak differentiate exponent dan log. Biasa kita akan fokuskan kepada log. Okey, ini masuk 9.3. 9.3. Ini kita nak derivative of. Maksudnya saya nak differentiate derivative of exponential. Jenis-jenis exponent. Exponential. Okay, kalau itu kan ada banyak lah peraturan tu kan. Macam muka surat 138 tu ada nota macam-macam. Okay. Saya ringkaskan je. Okay, kalau kita nak differentiate exponent, okay, katakan saya ambil mudah. Katakan given y equals to e to the power of 5x. Contoh. Bila kita nak differentiate, mudah je. Kamu hanya fokuskan yang di atas je. Yang kuasa ni. Ini kalau kita differentiate apa ni? Differentiate 4x. 5. Terus. 3 betulnya. 3. Kemudian, step yang seterusnya salin soalan. Maka itulah jawapannya. Senang. Maknanya kalau kita nak differentiate exponent, kita hanya differentiate kuasa je. Differentiate kuasa letakkan. Kemudian, step yang berikutnya salin je soalan. Maka itulah jawapan kita. Kata ada apa lah. Okay. Kemudian peraturan yang kedua. Okey, sekarang ni kita punya base kita ni, base adalah eksponen. Inilah caranya. Maksudnya kita catatkan dengan dua step. Dua je. Apa jadi kalau base dia bukan eksponen, selain daripada eksponen? Katakan saya ambil 7 to the power of 5x. Maka kita nak differentiate. Okey, yang pertama sama juga cara yang ni. Maksudnya kita akan differentiate kuasa. Letak ke depan. Ini step yang pertama. Sama seperti yang tadi. Kita salin soalan. Ya, step yang pertama differentiate kuasa. Salin soalan. Kemudian untuk yang terakhir ni, dia tambah sikit. Jadi kalau base dia bukan E, dia ada tambahan sikit. Maksudnya kita kena tambah dengan ln base dia. Untuk step yang ketiga. Dua step yang awal ni dia sama macam eksponen. Sama. Semua step yang ketiga ni kita kena ambil ln base. Yang ni sebenarnya ada 3 step kan ni sepatutnya. Ada 3. Yang ketiga ni sepatutnya saya akan tulis ln E. Ln E berapa nilai dia? Ln E. Berapa? Hello. Ln E. Sama berapa? 1. Itu yang saya tak payah buat yang ketiga ni. Sebab nilai ln E itu 1. Jadi kalau eksponen, kita hanya buat 2 je step. Kalau base dia bukan eksponen, you kena teruskan sampai 3. Okay. Jadi inilah caranya kalau kita nak differentiate exponential function. Tengok contoh. Okey, katakan saya ambil contoh 11. Contoh 11. Contoh 11, y equals to 3 to the power of x squared minus 2x. Okey. Ini kita gunakan peraturan nombor 2. Terus kita differentiate. Untuk differentiate ni, kita akan fokuskan kepada kuasa dia. Ni kalau kita differentiate dapat apa ni? Dapat apa? X. Ini x kuasa 2 ni. Differentiate dapat apa?
2x tolak X 2. tolak 2. Yes, betul. Jadi step yang pertama differentiate kuasa dia. Kemudian kita akan salin soalan. Cara salin soalan. X kuasa 2 tolak 2x. Ini step yang kedua. Step yang terakhir ni kita kena tambah je ln T. Ln T. Kemudian dah tak boleh apa dah. Kita biar je. Kalau nak tulis pun kita akan tulis biasa ni. Kita akan tulis susun dx minus 2 ln 3 tinggal x. Kemudian 3 di bawah x plus minus. Ubah susunan je. Kalau tak nak biar je. So macam tu lah. Okey, kita tengok yang kalau base dia E pula. Kalau base dia E macam contoh yang tu lah y sama dengan 5 plus x. Terus dy dx adalah differentiate kuasa dia. Salin soalan. Salin soalan. Kemudian step yang ketiga ln pi. Oh jangan ada ln pi to the power of x. Kita ada y equals to exponent to the power of negative 3x squared plus 4x. Jadi kalau kita nak differentiate, nampak je exponent terus differentiate kuasa je. Kuasa je kita beri. Jadi kuasa je. So kita akan dapat yang bracket negative 6x plus 4. Differentiate kuasa je. Selepas tu salin je soalan. Salin soalan. Bila nampak je base exponent dah berhenti kat sini. Tak payah nak teruskan step yang ketiga. Step yang ketiga tu kalau base dia bukan ni. Sebenarnya dah tak ada apa dah. Inilah jawapan. Okey. Okey, kalau soalan D pula. Kalau soalan D. Ni kadang-kadang dia gabung dengan apa yang kita belajar sebelum ni. X equals to 3 exponent 2x multiplied by x squared plus 1. Sebelumnya yang kedua ni saya expand. Ini sebelumnya saya expand. Dx to the power of 4 plus 2x squared plus 1. Okay. Untuk yang ni disebabkan kita tengok ni. Kita tengok yang pertama ni, ini adalah eksponen. Yang pertama ni. Ini eksponen. Kemudian yang kedua ni, ini adalah fungsi polinomial. Yang pertama eksponen. Yang kedua polinomial. Dua fungsi berbeza. Kemudian kita tengok antara yang pertama dan kedua dipisahkan dengan darab. Jadi ini lebih sesuai gunakan produk rule. Jadi ingat balik 9.2 tadi. Okey. 9.2. Jadi kalau nak guna produk rule, gunakan formula. Kita pilihlah yang pertama ni U, yang kedua ni V. Ataupun kalau tak nak guna formula, terus kita gunakan table. Gunakan table. Table yang pertama ni 3 eksponen 2x. Table yang kedua ni x kuasa 4 tambah 2x kuasa 2 tambah 1. Di dalam exam dia akan bentuk macam ni lah. Dia nak tanya eksponen, differentiate eksponen. Tetapi dia gabungkan dengan 9.2. Kadang-kadang kita gunakan product rule, kadang-kadang gunakan quotient rule. Okay, second rule ni kita differentiate. Okay, yang tiga ni tak terlibat. Turunkan kuasa. Turunkan kuasa. Maksudnya kita akan differentiate ni kuasa ni. Dapat 2 kan. Jadi kita terus. Jadi jawapan akhir dia adalah ni kalau differentiate eksponen dia akan dapat 2. 2. So dalam 3 6. So 6 eksponen 2x. Clear? Differentiate eksponen kita differentiate kuasa. Differentiate kuasa dapat 2. 2 dalam 3 6. Dan salin eksponen. Yang ni pun kita differentiate terus. Ini basic rule. 4x cube plus 4x. Okay, lepas tu kita nak cari f prime.
Nak cari F1 ni kita gunakan cross multiply bermula daripada sebelah kanan. Jadi F minus X ni yang kita nak ambil daripada kanan ni, jarak silang. Okay, dalam dengan 6 eksponen 2x. Disebabkan produk rule, guna tambah. Okay. Bila tambah, kita akan gunakan ni, jarak silang ni. Jarak silang yang tu. Okay. Jadi kita akan ambil 3 eksponen 2x. Jarak dengan 4x cube plus 4x. Terus. Okay. Jadi tak payah bergantung pada formula produk rule. Gunakan table tu. Tapi dengan syarat, kita mesti bermula daripada kanan. Kanan cross multiply yang bawah. Itu mesti tolak. Tak tolak, tambah. Okey, maknanya produk rule sampai sini je. Sampai sini je produk rule. Lepas tu, kita patah balik kepada polinomial expand. Ni kalau jarak sini katakan 6x kuasa 4. Dari segi penulisan, kita akan bermula dengan nombor polinomial, kemudian terakhir sekali eksponen. Dan kita buat tambah 6 kali 2, 12 polinomial eksponen. Ada penulisan ni. Dan tambah lagi 6 eksponen. Jadi pun sama, kita jarak lagi 3 kali 4, 12. Kita susun bermula daripada polinomial baru eksponen. Tambah 12 X dulu baru eksponen. Okey, kemudian tengoklah mana yang kita boleh jumlahkan. Ada tak yang boleh kita jumlahkan? Semua berbeza kan? So dia ambil lah. Okay. So dalam exam biasanya dia suka gabungan soalan polinomial dan eksponen. Dalam satu soalan tu dia akan uji 9.2 dan 9.3. Okey, sekarang ni soalan ni pula, dia gabungkan eksponen tapi dalam bentuk gabungan eksponen dan polinomial dalam bentuk bahagi pula. Kalau nampak dia macam ni, mesti guna quotient rule. Bahagi guna quotient rule. Kalau nak guna formula, pilihlah atas U, bawah tu V. Kalau nak guna formula. Kalau tak nak guna formula, terus saya buat table. Salin yang di atas, salin yang di bawah dalam satu baris. Jadi step yang berikutnya kita differentiate. So sama macam tadi lah. Differentiate eksponen ni, differentiate kuasa je. Dapat 2 kali 3, 6. Ini pertama ni. Okay, saya galakkan guna cara ni supaya kita tak terikat dengan formula. Kemudian cross multiply. Jadi saya tulis F1x equals to multiply by 6 exponent 2x. Disebabkan kita gunakan quotient rule ni, dia mesti tolak. Kalau produk, tambah. Kalau quotient, tolak. Atau kalau terlupa, kalau bahagi, tolak. Okey, kita ambil yang di sini lah. Yang ini. Yes. Okay, kita dapat yang ni. Okay, so kita dapat 3 exponent 2x multiplied by 2x. Okay. Dan jangan lupa, bila quotient dia ada tambahan bawah ni. Ambil di bawah ni. X kuasa 2 tolak 1. Kuasa 2, formula dia. Yang di bawah ni kita salin dia tapi kena ada kuasa 2. Dan jawapan akhir jangan expand bawah. Kalau nak expand yang di atas. Maknanya quotient rule ni sampai sini je. Sampai sini je quotient. Lepas tu dah tak ada lah. Ni cuma kemahiran expand. So ingat cara penulisan nombor polinomial baru eksponen. Ada penulisan. Okay, ini pun sama juga nombor dulu. Kemudian polinomial baru eksponen. Yang di bawah ni tak payah expand.
Berkalikan. Tengok, boleh tak ada yang kita boleh jumlahkan? Tak ada yang kita boleh jumlahkan, jadi biar je. Macam tu. Ini contoh soalan exam, dia akan buat cara macam ni. Dia gabungkan exponent dan polynomial. Digabungkan. Jadi kita terpaksa pilih nak guna product rule ke quotient rule. Okay. Quotient rule dengan product rule tak perlu terlampau ikutkan formula. Kalau nak guna formula boleh, atau nak guna table boleh. Sebab kita nanti penandaan dia akan bergantung kepada yang apa benda yang kamu tuliskan. Yang betul maka dapatlah kesempatan. Ini untuk log saja. Katakan saya ambil 8x. Okey, kalau kita nak dapatkan first derivative ni, kita differentiate terus. Okey, kalau kita differentiate di log, step yang pertama, differentiate log. Differentiate log ni, cara dia kamu hilangkan log ni. Kalau saya hilangkan log ni, apa yang tinggal? Kalau hilangkan log ni, apa yang tinggal? Hello? Kalau saya hilangkan log ni, tinggal 8x kan? Tinggal 8x. Jadi, tapi kita akan tulis 1 per. Ingat bila kita differentiate log, dia akan dapat 1 per. 1 per, log ni hilang. Tinggal 8x. 8x tu kita letak di bawah. Kemudian step yang berikutnya, kita teruskan. Tak payah guna product rule. Terus differentiate je. 8x. Differentiate 8x dapat apa? 8. 8. Macam ni burung tu. Okay. So itulah jawapan kita. Selesai. Apa punya burung tu? Nyari tak aku tu. Okey, kemudian okey, katakan saya buat supaya kita lebih faham. Log. Lepas tu dalam tu ada log lagi. Kan? Saya kembang lagi. Log. Lepas tu ada lagi log 3x. Kan? Mana kita nak differentiate? Banyak ni. So, d by dx, kita differentiate log. Ingat, differentiate log, hilang log ni. Jadi, apa yang tinggal tu kena letak di bawah. Jadi, 1 per, yang tinggal ni. Log, in bracket, log, dx. Betul. Kemudian, kita teruskan lagi. Differentiate log lagi. Maka, saya akan buang yang ni. Tinggallah log 3x. Tapi, kena letak di bawah. Differentiate lagi. Hilang log. Tapi jangan lupa. Dia akan letak 1 per. Differentiate log. Yang tinggal 3x. Letak di bawah. Teruskan lagi. Differentiate yang terakhir. Differentiate 3x. Dapatlah 3. Okay. Differentiate 3x ni sebab kita bukan differentiate log. Kalau differentiate log akan dapat 1 per. Tapi disebabkan ini macam differentiate biasa. Dapat 3. Maka jawapan kita yang tu lah. Ini yang boleh cancel. Ini yang kita boleh cancel ni. So jawapan akhir ni kita tak boleh buat apa dah. Kita hanya susun dia. X dan log barang dia log X. Kemudian log X. Dan semua kena tadi. Jangan kamu ini macam sama ini kan. Jangan lupa ini sebenarnya dia berada dalam log. Dia tak sama dengan ni. Dia tak sama dengan ni. Jadi jangan tulis X log kemudian kurungan log 3x kurungan kuasa 2 kali. Sebab yang ni berada di luar. Yang ni berada dalam log. Okay. Jadi ibarat dia macam ni lah. Kalau saya ada log 3x, ini ada 3 kat luar. Yang 3 ni, jangan tulis tak log 9x. Sebab 3 ni berada di luar. Yang 3x ni berada dalam log. Jadi kalau jumpa yang macam ni, kita hanya boleh tulis 3 log 3x. Jadi 3 kena tengok betul. Jangan main darab je.
Ini 3 nombor biasa, sedangkan 3x ni berada dalam lot. Jadi yang kita boleh buat hanya letak dia 3 tu ke depan. Sama cerita dengan ni. Ni nampak sama ni, tapi jangan tulis turunkan kuasa 2, salah. Ini berada di 2, tak sama dengan ni. Okay. Jadi apa yang kita boleh buat, tinggalkan jawapan yang berjanji. Ayo, boleh ke? Boleh sir. Ni. Okay. Kita tengok satu contoh. Satu contoh ya, depan. Okey, contoh 11. Contoh 14 mau 14. Contoh 14. Kita ambil yang paling basic dulu. Bila kita jumpa y equals to ln 3x. So dy dx ada apa? Differentiate ln. Apa? 1 per 1/3x. Ingat differentiate ln mesti dapat 1 per. 1 per apa? Apa yang tinggal kalau kita cancelkan ln? 3 tak mau. Terus kita differentiate untuk 3x saja. Dapat? 3. 3, kemudian permudahan itulah jawapan kita. Okey, masa sekarang ni. Okey, kita tengok y equals to ln square root of x plus 1. Jadi ingat bila kita nak differentiate, pastikan dalam bentuk kuasa. Dalam bentuk kuasa. Okey, untuk ln ni, kalau untuk soalan ln, kita jangan full differentiate. Sebab ln ni dia ada properties. So ingat balik, properties masa kita belajar bab yang awal tu, kalau nampak dia kuasa, boleh tak saya turunkan dia ke depan? Boleh tak? Hello? Ya? Saya turun ke depan? Tak. Kalau kita guna properties of log, kalau ada kuasa, boleh tak turun ke depan? Boleh tak saya turun? Tak boleh. Tak. Boleh tak saya turun ni? Ya? Tak boleh. Tak. Oh ya, betul. Contoh saya ada y equals to ln x kuasa 10. Boleh tak saya tulis 10 tu kat depan? Boleh tak ni? Tak. Boleh tak? Tak. Boleh tak? Kalau peraturan log, kalau ada kuasa, boleh tak turunkan kuasa dia kat depan? Boleh. Boleh kan? So rujuk balik, kalau dah rujuk balik, kuasa ni sebenarnya boleh turun ke depan. Okay? So sama macam ni. Kalau kita jumpa soalan log, jangan kita terus differentiate. Kalau nampak ada kuasanya, turun ke depan. Supaya bila kita nak differentiate, dia akan jadi mudah. Jadi yang setengah ni kita diam je. Kita hanya differentiate log je. Differentiate log dapat apa? 1 over 1/x tambah 1. yes. Dan Arab, differentiate in bracket. Apa? 1. Yes. Maka itulah jawapannya. 1/2x tambah 1. Selesai. Okay. Jadi kalau log, jangan perlu differentiate. Walaupun boleh kita differentiate. Boleh, tapi lebih mudah kalau kita turunkan kuasa dulu. Turunkan kuasa dulu, baru kita differentiate. Sebab setengah ni nanti tak terlibat dalam kita punya differentiation. So kita salin, hanya fokuskan ini je. Jadi kalau kita nak differentiate log, kita differentiate bermula daripada log. Log dan dalam kurungan. Okey, boleh? Jadi itulah caranya kalau kita nak differentiate exponent dan differentiate log. So yang lain itu nanti kita akan bincang kemudian.